Alamin. Hadirin dan hadirat yang dihormati. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Tuhan kerana dengan limpah kasihnya dapat kita bersama-sama dalam program bersama industri secara atas talian gabungan bersama GFM Services Berhad yang bertajuk Pengurusan Projek dan Kewangan di dalam amalan pengurusan fasiliti. Terima kasih kepada penceramah jemputan kita, Pengarah Eksekutif GFM Services Berhad, Encik Muhammad Syarizal bin Muhammad Idris kerana sudi meluangkan masa menyampaikan ilmu kepada kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada para pensyarah dan pelajar-pelajar UTHM, UITM dan Politeknik yang sudi untuk turut serta memeriahkan program kita pada kali ini. Untuk tidak melengahkan masa, dijemput Muhammad Afham bin Abdul Aziz selaku pengarah program untuk memberikan ucapan perasmian program kita pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersyukur kita kepada Allah kerana memberi kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul pada hari yang damai ini bagi menjayakan program bersama industri Global Facilities Management Sembilan Berhad yang dianjurkan oleh Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam UTHM. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Majlis ini tidak akan dapat jika tiada sokongan daripada para hadirin sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih kepada Muhammad Afham bin Abdul Aziz. Seterusnya, majlis menjemput Teknologis Dr. Maria binti Awang merangkap sebagai pensyarah kursus teknologi pengurusan fasiliti untuk memberi sepatah dua kata sebagai ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, terima kasih pengerusi majlis. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Syarizal yang sudi terima kita punya jemputan untuk sama-sama walaupun dalam PKPB semua. So masih lagi sudi untuk luangkan masa untuk bersama saya dan juga student semua. Dan hari ini alhamdulillah bila saya up status saya yang saya bersama dengan GFM pagi ni, so ramai yang WhatsApp saya personal minta nak join. So tu yang ada daripada Politeknik, ada daripada UITM, so ramai jugalah rakan-rakan kita daripada luar yang turut serta pagi ni. So student dan juga lecturer juga daripada sana mungkin. So alhamdulillah saya rasa sangat bertuah lah walaupun hari ni first day untuk PKPB untuk semua. So mungkin macam Cik Syah mungkin dah berminggu-minggu rasanya. Ada setengah mungkin hari ni baru mula. So dalam suasana yang kita kekangan macam ni, sekurang-kurangnya at least saya masih lagi berpeluang untuk bawakan industri dalam kelas untuk bersama pelajar saya. So maknanya semester ni walaupun student memang langsung tak jumpa dengan lecturer, tapi kita jumpa secara online dan kita dapat ilmu yang relevan dengan industri dan kita punya kurikulum. So kita cuba secara yang boleh walaupun secara online. So alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pelajar yang AJK yang terlibat untuk jayakan program hari ini. Okay, sekian terima kasih daripada saya. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Teknologis Dr. Maria binti Awang atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang saya kasihi, sebelum tirai ceramah dibuka, mempersilakan Siti Haja binti Abdul Wahab untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang biodata penceramah jemputan kita pada hari ini. Baiklah, mari kita kenali penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Muhammad Syarizal bin Muhammad Idris, merupakan non-independent non-executive director di GFM Services Berhad dan mempunyai academic qualification in Master in Science Facility Management daripada Universiti Teknologi Malaysia dan juga Bachelor in Engineering Mechanical daripada Universiti Teknologi Malaysia juga. Dan merupakan professional membership iaitu graduate member of Board of Engineering Malaysia iaitu BEM
Certified Member, Institute of Workplace and Facilities Management, United Kingdom, Professional Member, International Facility Management Association, United States. Dan berkepakaran dalam area asset management, facility management, facilities operation and maintenance, public-private partnership and outsourcing. Dan beliau juga merupakan jawatankuasa dan juga panel penasihat kepada Deputy President, Malaysian Association of Facilities Management, member of governing body, College Teknologi Darul Naim Kota Baru dan juga ahli penasihat industri untuk Universiti Penurusan Malaysia sendiri dan juga Politeknik Shah Alam. Jadi kita kembali kepada Amirul. Baiklah, itu adalah sedikit sebanyak biodata tentang penceramah jemputan kita, Encik Muhammad Shahrizal bin Muhammad Idris. Jika ada sebarang soalan yang ingin diajukan, para hadirin boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen atau tunggu sesi soal jawab di akhir ceramah nanti. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Tanpa melengahkan masa, dijemput Encik Muhammad Shahrizal bin Muhammad Idris selaku pengarah eksekutif GFM Services Berhad untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Pengurusan Projek dan Kewangan di dalam Amalan Pengurusan Fasiliti. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Maria, ni sahabat lama saya ni. Dia kenal daripada masa student days PhD dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat dan juga para pelajar sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada UTHM kerana sekali lagi pada tahun ni sudi menjemput saya lah. Cuma kali ni tak hadir secara fizikal doktor ya. Kita berjumpa secara maya dan saya rasa ini adalah cara yang paling efisien pada saya untuk menyampaikan ilmu. Walaupun kita di mana tempat sekalipun kita masih boleh sertai lah. Tak perlu kita berkumpul di satu tempat dan banyak masa yang kita dapat jimatkan dan banyak perkara lain yang boleh juga kita selesaikan secara maya. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menghadirkan diri pada sesi ceramah saya pada hari ini. Tajuk saya diberi, sekejap ya, saya take control. Boleh beri saya control screen? Amiro? Saya sekarang control screen. Semua nampak Semua nampak Okey, baik. Nampak. Okey, terima kasih. Okey. Terlebih dahulu saya ingin beri sedikit penjelasan tentang Cik Syah, perjalanan. suara kurang jelas Cik Syah. Hello. Ya, sekarang clear? Kuat sikit. Kuat sikit. Okey. Saya berikan sedikit penjelasan tentang perjalanan kita punya sesi ceramah hari ini. Saya bahagikan kepada dua. Yang pertama ialah berkenaan dengan syarikat dan juga apa itu facility management. Kemudian di akhir sesi pertama ini akan ada satu tayangan video dan saya minta video ini dimainkan oleh pihak sekretariat lah, dan akhir daripada selesai video tu nanti kita akan ada sesi soal jawab bahagian pertama. Clear doktor? Amirul? Okey, boleh. Student okey tak semua? Ya, clear. Okey, dan bahagian kedua kita akan masuk kepada tajuk penjelasan ataupun tajuk pada hari ini iaitu Project Management dan Facility Management. Tajuk ni saya akan bawa dua-dua sekali serentak. Tetapi adalah dia merangkumi kefahaman terhadap pengurusan fasiliti itu dulu. Jadi saya akan bawa perkara pertama dulu iaitu kita revise sikit atau buat revision sikit apa itu facility management, dan saya harap para hadirin hari ini ada background lah dalam pengurusan projek dan juga pengurusan keuangan, sebab saya tak akan pergi secara detail dalam project management dan financial management. Cuma saya akan sentuh dari segi aplikasi saja. Dan bahagian terakhir dalam
section terakhir dalam bahagian kedua ceramah saya, kita akan tengok case study lah. Kita akan cuba kaji ataupun saya akan cuba bawa beberapa sampel apa yang dilaksanakan di industri untuk dijalankan secara teratur. Jadi saya mulakan lecture saya pagi ni dengan memperkenalkan GFM lah. GFM ni adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan pada tahun 2000. Asal nama ialah Global Facility Management Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat yang dimiliki oleh 3 entrepreneur lah, teknokrats. Saya salah seorang daripada director dan juga shareholder syarikat Global Facility Management Sdn Bhd. Dan tujuan asal penubuhan syarikat adalah fokus kepada Integrated Facility Management Services, Operations and Maintenance dan juga FM Advisory. Pada tahun 2017, syarikat Global Facility Management Sdn Bhd ini telah kami bawakan ke bursa saham, bursa Malaysia dalam ACE Market untuk float lah di bursa Malaysia, dan akhirnya ialah seperti yang mana dalam slide ni, GFM Services Berhad adalah sebuah syarikat yang tersenarai di bursa Malaysia yang memiliki milik penuh sebanyak 5 syarikat lah di bawah naungan GFM Services Berhad sebagai holding company. Global Facility Management, GFM Solution, Dynasty Harmony, KP Mukah Development, GFM Shared Services, dan Evofine FMS Sdn Bhd adalah subsidiary wholly owned kepada Global Facility Management Sdn Bhd. Okey, seperti yang nyatakan tadi, FM Consultancy inilah antara bidang tugas ataupun pelaksanaan kerja yang boleh dirangkumkan dapat sebagai skop kerja pengurusan facility consultancy. Integrated Facility Management adalah berhubung dengan service delivery lah, daripada planning, execution, control, coordination, monitoring of all tasks associated with maintenance function through a single point of contact. So itu dia punya konsep lah. Jadi dalam kita nak belajar pengurusan facility dan pengurusan projek dalam pengurusan facility ni, kita kena faham dulu skop-skop yang ada terlibat dalam pengurusan facility. Kalau yang you all belajar dekat universiti cuma facility management, tapi facility management ni ada pecahan bidang dia. So integrated facility management ni adalah antara yang utama lah. Yang tadi tu pengurusan consultancy. Yang ketiga ialah operations and maintenance. Apa beza operation maintenance dengan integrated facility management ini adalah the key differentiator dia ialah integrated facility management ni dia merangkumi semua aspek pengurusan facility, pengurusan managementnya, hard services dan soft services. Nanti saya akan bentangkan apa definisi kepada ketiga-tiga tu. Manakala facility system operation maintenance ni adalah spesifik kepada trade. Services yang kita hanya laksanakan untuk, contohnya bullet yang pertama, civil structure and architectural. Jadi ada juga servis yang mana pihak klien minta kita to deliver services, bukan semua tetapi beberapa item daripada senarai yang ada ni. Jadi itu dipanggil facility system operations and maintenance. Okey. Kami adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan setelah sekian lama dan telah juga memperolehi beberapa award lah sepanjang perjalanan kami, dan juga kita wajib mendapatkan lah ISO 9001, 14001 dan juga 18001. Antara projek yang kami kendalikan yang telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan, dia melibatkan beberapa sektor, sektor education, property, agriculture dan utilities untuk consultancy services. Dan integrated facility management ni lebih luas lah. Education sector saja kami sedang dan telah dan sedang melaksanakan pengurusan fasiliti secara bersepadu ni, kebanyakannya di universiti lah buat masa ni.
University of Reading, Nusa Jaya, International Islamic University itu tahun 2002 hingga 2006. UiTM ni consultancy dan juga operations melibatkan 4 kampus, Newcastle dan juga UUM. Dalam bidang oil and gas di Johor, tuan-tuan di Johor kami juga terlibat secara langsung to manage oil and gas workers camp. Tapi yang terbaru ni ialah di Pengerang lah. Yang ini adalah construction. Yang sekarang ni yang kami sedang laksanakan untuk tempoh 5 tahun ni ialah untuk pekerja-pekerja kamp pekerja operasi Pengerang. Dalam bidang property, healthcare, agriculture dan government, banyak senarai yang tertera. Dan operation maintenance kebanyakannya datang daripada manufacturing industry lah, kilang dan juga beberapa bangunan yang dimiliki oleh pihak komersial, dan juga ada satu projek pengurusan operasi dan maintenance, operasi dan senggaraan kerajaan, iaitu Rumah Rasmi Perdana Menteri lah. Ini yang lepas. Okey, so ini adalah snapshot kedudukan syarikat lah pada hari ini. Dan kita ada 15 site yang kita sedang laksanakan, merangkumi projek berjumlah ataupun total floor size yang telah kami laksanakan atau sedang dilaksanakan, termasuk kedua-duanya ialah berjumlah 87 juta kaki persegi lah. Dan kita ada 430 staff sekarang ni. Dan ada 2-3 orang bekas pelajar UTHM yang bersama kami pada hari ini lah. Okey, so itu saja untuk background syarikat. Saya terus masuk kepada tajuk pertama, iaitu pengurusan facility lah. What is facility management? Okey, sebelum kita bincang lanjut, boleh tak siapa-siapa dalam grup ni bagi saya saya perlukan interaksi sikit. Apa definisi facility management secara ringkas? Boleh siapa-siapa? Amirul? Saya kenal Amirul je. Ya, Cik. Ya. Cuba. Apa yang difaham? You all dah belajar kan subjek ni? Ya. Facility. Dah Dr. Maria yang ajar kan? Boleh? Ada nak cuba? Ada. Kalau tak ada, ya. Silakan. Okey. FM ni merupakan satu profession yang mengintegrasikan place, proses dan juga people melalui teknologi yang digunakan untuk menjalankan non-operational business of the organisation. Okey, cantiklah tu. Okey, so maknanya betul lah tu. So kalau you all dapat tu maknanya betul lah. Okey, so going back into the definition. Okey, yang itu adalah definisi yang mungkin tuan-tuan ataupun you all boleh perolehi daripada website lah. So kita ada definition yang standard. ISO standard based di UK telah mewujudkan dokumentasi standard lah. So kita guna ISO 41001, 41011, 41012. Ada lagi 13, 14, 15, 16, 17 yang sedang dibangunkan. 13, 14, 15 saya rasa dalam awal tahun depan akan dibentangkan. Sekarang ni masih lagi di peringkat akhir pembentukan. Jadi dalam definisi standard ISO 41001, facility management integrates multiple discipline in order to have an influence on the efficiency, productivity and economies of societies, communities and organizations, as well as the manner in which individuals interact with the built environment. So samalah lebih kurang macam yang dinyatakan tadi, cumanya yang ini lebih merangkumi lah banyak aspek lain, efficiency, productivity, economies dan sebagainya. So this is the real definition ataupun definition yang diguna pakai worldwide. Yang lain-lain definisi mungkin
you all boleh refer dalam website, web page association atau institute tu adalah yang diterbitkan oleh association atau institute itu sendiri. Di Malaysia kita juga ada definasi kita. Kita boleh semak dengan CIDB lah. Cuma satu badan saja buat masa ni yang mengeluarkan definisi di peringkat kebangsaan kita lah. Tapi tak jauh lari lah daripada definition yang diguna pakai di peringkat antarabangsa. Okey, so kalau kita dah tahu apa itu FM, selalu soalan yang kita tanya soalan berikut ni ialah apa produk FM ni. Ini yang menjadi satu challenge lah kepada especially student lah. You all tak pernah kerja lagi, jadi you tak tahu apa sebenarnya hasilan daripada aktiviti FM itu sendiri. Jadi saya cuba senaraikan di sini ada beberapa key deliverables, banyak lagi tapi ini antara yang utama lah, wajib ada. Antaranya ialah asset management system, itu penting. Kita mula daripada yang tengah tu pukul 12. Asset management system. Untuk mana-mana bangunan atau fasiliti infrastruktur binaan, dia kena ada maklumat data aset berkenaan. Jadi maklumat itu dimasukkan ke dalam asset management system. Dan nama dia keluar macam-macam nama lah. Ataupun yang kita juga kenali pada masa-masa tertentu ataupun dalam situasi tertentu kita kenali dia sebagai CMMS, Computerized Maintenance Management System. So Asset Maintenance Management System itulah dia, sistem yang diguna pakai untuk menyimpan data, maklumat, interaksi semua aktiviti yang melibatkan built environment. Yang kedua, deliverable dia ialah KPI, Key Performance Indicators, monitoring of KPI. Jadi KPI ini perlu dipersetujui dan hasilnya diberikan dan hasilnya akan dibagi dalam bentuk laporan lah setiap bulan. Dan semua kerja-kerja, gerak kerja dalam pengurusan fasiliti perlu ada proses, maka proses itu sekiranya mengikut ISO, maka dia punya deliverables ataupun delivery dia, hasil daripada pelaksanaan kerja tu adalah lebih teratur lah. Dan seterusnya, kita ada customer satisfaction, feedback, warranty management, service help desk, sustainable program, safety and health, statutory compliance, operation maintenance. Operation maintenance repair ni adalah aktiviti yang berlaku setiap hari. Jadi daripada KPI monitoring sehinggalah ke O&M and repair adalah aktiviti yang berlaku setiap hari. Asset life cycle replacement hanya berlaku pada ketika perlunya sesuatu aset itu bukan repair lagi tapi kita tukar sepenuhnya. Jadi dia mungkin dalam tempoh 5 tahun mungkin berlaku sekali. Contohnya kalau penukaran lift, kita duduk dalam bangunan ada lift kan. Dalam lift tu ada satu komponen dipanggil lift rope yang memegang kenderaan lift tu. Jadi lift rope tu wire tu kena ditukar 7 tahun disemak, 10 tahun ditukar wajib. Jadi dia ada syarat-syarat dia. Jadi itu satu daripada aktiviti di bawah asset life cycle replacement. Financial planning kebiasaannya berlaku setahun sekali, every year at the early before the starting of the subsequent year. Macam tahun ni kita dalam 2020 bulan 10 ni dah kena buat financial planning. Yang ini kita akan sentuh nanti dalam bahagian kedua saya punya lecture nanti, kita cerita, saya tunjukkan apa dia yang perlu kita plan, financial planning. Okey. Itu adalah deliverable. Ini adalah hasilan apa yang perlu dapat. Tapi dari segi skop dia boleh jadi macam-macam. Apa-apa juga skop yang ditentukan oleh pihak klien ke atas service deliverable, penyampai perkhidmatan. Penyampai perkhidmatan tu boleh jadi pihak luar ataupun organisasi itu ada unit tersendiri. Tetapi dari segi skop dia sama. This is the scope. Typical scope dia. Planning and development melibatkan perkara-perkara yang dalam kotak kuning tu. Maintenance repair seperti yang saya nyatakan adalah harian lah yang kita nampak. Ini ada keperluan untuk pekerja, kaki tangan, peralatan, mesin, alat ganti dan sebagainya. Project management adalah melibatkan sekiranya ada aktiviti-aktiviti upgrading lah. Facility operation, okey beza facility operation, maintenance repair ni. Maintenance repair ni adalah aktiviti yang dikatakan aktif kepada sistem. Operation ni dia tidak semestinya sistem lah, dia boleh jadi proses.
Disaster prevention and recovery is a process. Space planning is a process. Dia tidak ada sistem. Tapi itu di bawah kategori facility operation, operasi facility. Management services ni adalah general services lah yang support kepada aktiviti core facility management tadi. Jadi kita ada dua, deliverable, kita ada typical scope of service. Okay. Berikutnya ialah siapa yang terlibat dan siapa yang terlibat itu di peringkat mana. Jadi apabila kita ada satu build environment, siapa yang terlibat antaranya ada empat grup lah. Yang pertama saya mulakan daripada bulatan yang luar, asset owner. Ini adalah pihak yang mengeluarkan dana untuk pembangunan aset berkenaan. Mereka juga adalah kalau sekiranya mereka own occupied, maknanya dia duduk dalam bangunan tu, dia buat aktiviti dia, maka dia juga adalah provider kepada OPEX lah, operating expenses. So operating expenses ni yang kita akan bincang dalam financial planning nanti. Harap yang tuan-tuan yang hadir ni ambil nota sebab nanti saya dah serahkan lecture note ini kepada sekretariat. You all boleh ambil the file itself lah. Dia tak ada dalam PDF, it's a file. So kalau PDF print ada certain pages tak keluar. Jadi saya sarankan bagi soft copy file so that you boleh go through balik dia punya content. So in the meantime tu you just take note dululah. Okay, untuk asset yang kedua, kumpulan yang kedua adalah asset manager. These are the people who actually ensure that the space yang telah dibangunkan ada pengguna. So these are management agent kita panggil. Aktiviti dia antaranya ialah management agent and their role and function is to optimize return on investment untuk asset owner. Dan tugas tanggungjawab dia ialah supervision communication. Dia tidak laksanakan tugas kerja membaik repair dan sebagainya, respond to work order, complain dan sebagainya. Dia cuma memastikan ruang itu ada penyewa atau ada pengguna. Dan yang ketiga tu ialah kita lah, tajuk kita hari ni. So apa fungsi kita ialah end of the day, a facility manager, the key role dia is to ensure that the customer satisfied. Itu dia punya objektif utama dia. Macam mana dia nak satisfy tu dengan cara kerja dia, pelaksanaan kerja dia, perancangan dan sebagainya bergantung kepada dia punya kepakaran lah. Dan the other role of facility manager which is key kepada asset owner ialah optimizing asset lah. Dia tugas dia is to make sure that asset itu sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan efisien dan beroperasi pada kos yang paling optimum. Itu dipanggil optimizing operating expenses. Dan fokus dari segi penyampaian dia kepada quality dan performance. Quality performance ini akan ditafsirkan dalam kontrak yang sekiranya ia outsource kepada third party, then we have quality and performance definition dalam agreement. Okay, yang terakhir sekali ialah service provider. So siapa dia orang ni? Who are these people? These are people who come in to support the facility management team on site. Because some of the equipment atau installation dalam bangunan ni bukan semuanya boleh dibaik pulih atau diselenggara atau senggara oleh pihak pengurusan fasiliti di tapak. Sebagai contoh lift. Tadi kalau kita ambil lift. Lift ni adalah sebuah jentera pengangkut human manusia yang memerlukan pengujian, pemantauan, pembaik pulihan, repair, maintenance dan juga inspection yang berkala lah. Jadi dan dia memerlukan satu badan lain yang akan mengeluarkan lesen untuk operasi lift tersebut. Kalau kita masuk dalam bangunan, dalam lift mana-mana bangunan, selalu kita akan nampak dia ada tulis itu PMA number kan. Itu PMA number tu ialah lesen yang ke atas mesin tersebut untuk mengangkut manusia. Dan ini melibatkan dua pihak. Satu is the specialist contractor. Kalau jenama lift itu otis, maka otis yang perlu datang untuk buat maintenance. Kita tak boleh buat. Kita hanya boleh buat sekiranya ada orang terperangkap. Dan kita akan lepaskan dia. Tapi dari segi maintenance kita kena panggil balik the original manufacturer. Dia panggil OEM original manufacturer ataupun installer. Dan yang kedua pihak yang terlibat untuk mesin ni kebiasaannya ialah authority lah. So dalam kes lift tadi, pihak dipanggil JKKP lah, Jabatan Keselamatan
dan jentera. Dia datang untuk buat inspection sebelum dikeluarkan lesen penggunaan. Jadi there are various stakeholder dalam asset built environment dan kita kena tahu position kita di mana. Kalau kita tak faham ni dan susah lah. Jadi kita kena understand this first. Okay. Di dalam market, job title FM industry ni pelbagai. Daripada directornya sampai ke senior manager, supervisor, then junior officers, junior executive dan sehinggalah sampai ke peringkat labor. Jadi semua ni adalah nama-nama yang kita biasa dengar dalam market lah. Jadi kalau sekiranya you all keluar nanti, you are entering to the job market. So these are some of the key job title yang related to asset management and facility management. Dia very close together lah tu, asset management and facility management. Okay. Alright. Kita teruskan Okay, sebelum saya pergi ke video, kalau sebelum video ni kalau ada soalan ataupun kita buat soalan lepas video lah Okay, Cik Amirul, saya serah semula pada Cik Amirul untuk mainkan video ni. Baik, Cik. Okay, saya stop present dulu. Okay, take over please. The future is here for facilities management. The FM market will undergo major transformation in the next 5 years. In many parts of the world, FM services are commoditizing and there is a need for innovation and new value propositions. The global FM market revenue will reach $945 billion by 2025. Middle East will be the fastest growing region, but Asia Pacific will lead the FM market. The future of FM will thrive on 8 key transformational trends. They are business productivity, anything as a service, sustainability, energy management, performance contracting, partnerships and collaborations, cloud services, and selling to the CXO. The next 5 years will be the defining years for next generation solutions in the FM market. This offers opportunities for first movers to own and redefine customer relationship. Integrated FM will remain as a growth engine of the market and will reach 14% penetration of the global FM market by 2025. The future of FM is technology enabled with IoT, big data, and advanced connectivity, driving efficiency for both service suppliers and clients. These will address customer concerns on energy savings, intelligent buildings, and reduction of total life cycle costs. Changes to both workplace and workforce of the future will lead to a boom in opportunities for integrated workplace change management solutions. Diverse suppliers will converge with visionary workplace management that provide business productivity enhancement for customers. Join Frost & Sullivan's Facilities Management Research Program that delivers top and disruptive megatrends and development insights of the FM market and homes and buildings industry. To learn more, contact a Frost & Sullivan industry consultant today. Okay, terima kasih Amirul. Okay, based on the research conducted by Frost & Sullivan pada tahun 2019, mereka menyatakan bahawa profession facility management ni growth yang paling besar ialah di Middle East, tetapi yang paling pantas akan berlaku ialah di Asian region. Dan kita ni Asian region ni kenapa dia jadi paling pantas ialah because kita ni we are still developing countries lah. Jadi developing countries ni banyak lagi aset baru yang dibangunkan. Maka aset baru ni akan memerlukan kaedah pengurusan aset berkenaan dalam metod yang lebih jauh lebih advance daripada yang lepas lah. Jadi banyak kita akan tertumpu kepada teknologi. Okey, apa kesan sebelum kita pergi ke Q&A, saya cuma nak kaitkan dengan keadaan sekarang ni. Kita ada this issue regarding COVID-19 ni. Apa kesan COVID-19 ni terhadap pengurusan fasiliti secara direct Okey, in fact
saya pernah nyatakan ni sebab saya sit in few of the government punya advisory committee. Kita pernah bincang tentang apa akan berlaku sekiranya aset yang kita bangunkan ni pada satu ketika nanti tidak digunakan. So sekarang ni telah berlaku. Telah berlaku dan sedang berlaku. Banyak aset yang dibangunkan tak ada penghuni. Bangunan tinggal bangunan saja. Kita semua duduk kat rumah, work from home, belajar pun kat rumah, kerja pun daripada rumah. Jadi apa lagi keperluan physical asset yang ada di negara kita ni? Tambahan pula pembangunan kita yang telah sangat pesat for the last 5 years. Satu kajian yang dibuat oleh Bank Negara menjumpai baru-baru ni kita ada surplus property space, ruang property berlebihan dalam market yang tidak diguna pakai. Walaupun ada owner tapi tidak dapat diguna pakai sebab tidak cukup aktiviti business ataupun operational to occupy the space. Jadi apa akan berlaku pada aset-aset ni? Jadi ini ada satu challenge kepada pengurusan fasiliti pada hari ini. Perkara ni saya dah cerita 5 tahun lepas. Tapi hari ni bila COVID datang, dia terus jawab saya punya soalan. Kita ada big trouble in our hand because of these assets are not being used lah. Dan aset yang terbiar, kita tak boleh biarkan dia begitu saja. Walaupun kita tak pergi ke universiti, contohnya tuan-tuan tak pergi ke kampus ni kan. Tapi kampus tu masih lagi ada operating asset, operating cost. Nanti kita akan tengok operating cost tu datang daripada mana. Nampaknya sikit je, tapi kalau dijumlahkan, dia sebenarnya adalah satu kos yang dibelanjakan tapi kita tak gunakan servis tu. Nanti kita akan tengok sebentar lagi. Okey, so sekarang ni kita akan berhenti pukul 11 ataupun 10.55 untuk rehat 5 minit sebelum kita sambung bahagian kedua. So I open for question dulu. Silakan. Anybody? Kita kena ada background knowledge ni dulu sebelum saya masuk ke project management, facility financial management. Dia punya relationship tu very close. Any question? Ni ramai ni saya tengok 73 orang ni hadir. Takkan tak ada soalan, takkan saya nak tanya soalan saya jawab sendiri. Silakan. Para hadirin boleh tinggalkan soalan di ruangan komen ataupun boleh ajukan soalan secara bersemuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, apa tu BFM kan macam cik kata dia akan meningkatkan dalam dekat Asia. Kalau dalam pandemik COVID ni, adakah dia dah akan berlaku benda yang sama? Okey. Kita belum tahu lagi apa kesan dia kepada industri FM secara tepatlah sebab saya rasa ini saya punya pandangan lah sebab kami dah mula bincang bulan 6 tempoh hari. MOF pun dah panggil beberapa pakar di negara kita untuk bincangkan tentang masalah ni. Kita belum ada lagi satu indikasi jelas what will happen. Tapi secara menyeluruhnya saya buat kajian saya dapat feedback ni, saya ada ni dokumen ni daripada Facility Management Journal US dan juga UK. Yang ini UK. Dan saya cuba browse through for the last 6 months, saya cuba kaji tengok apa yang berlaku di rantau lain. Pengurusan fasiliti ni dia berubah bentuk. Dia bukan lagi traditional operations and maintenance. Dia lah dah jadi aktiviti dia lebih kepada how do we ensure that returning to work back in the office is safer for the user. So dia punya skop kerja dia bukan saja the traditional operation maintenance tapi dari segi polisi, dari segi pelaksanaan langkah-langkah pencegahan, dia banyak kepada ke arah keselamatan nyawa lebih daripada operation and maintenance yang biasa traditional. Pada saya dia membuka ruang yang lebih luas sebenarnya untuk FM tapi kita dalam industri ini kena berubah. Kalau kita masih lagi traditional, typical traditional facility manager yang ada dalam market hari ini, makanya kita tak boleh fit in ke dalam environment yang baru yang akan datang. Jadi menjawab soalan tu tadi sebenarnya dia adalah lebih
pesat perkembangannya tetapi dalam bentuk yang berbeza. Jadi kita kena fahami apa perbezaan itulah. Ya. Okey, saya ada soalan-soalan dalam Google ni, dalam chat box ni. Saya bacakan ya. Soalannya, okey, ini menarik. Adakah semua jenis bangunan perlukan FM? Okey. Tadi saya dah jelaskan ya, FM itu apa dia definasi, dari segi definisi, apa skop dia, apa deliverable dia dan apa dia punya, who are the people involved. Itu sebab kena penting ada info, maklumat, pengetahuan itu dulu. Okey, application of FM dia bergantung kepada beberapa faktor. Kita kena faham faktor tu pula. Itu sebenarnya kelas lain Dr. Maria, tapi tak apa. Saya cuba jelaskan, ringkaskan dalam sesi ini. Faktor itu bergantung pada pertamanya ialah owner of the asset or owner of the people who does business in the asset. Orang yang menggunakan pakai aset tu. Dia nak apa sebenarnya? Kalau dia hendakkan servis pada kos yang lebih kompetitif, maka dia boleh rangkumkan tugas kerja ni dalam bentuk pengurusan fasiliti. Cumanya pengurusan fasiliti aktiviti, dan kalau kita tengok dari segi skop, dia application dia pula kalau owner asset itu adalah pemilik katalah bangunan sekolah. Kita tahu sekolah rendah, sekolah menengah, keadaan sekolah macam mana dan sebagainya, dan apa kerja-kerja yang ada. Pengurusan fasiliti itu dia tidak jadi efektif bagi pelaksanaan pengurusan fasiliti untuk bangunan yang sebegitu rupa. Sebab dia hanya ada operation and maintenance saja. Dia tidak ada the integration as a whole. Tapi boleh buat, bukan tak boleh buat. Cumanya dari segi kalau dia nak mendapatkan optimal cost, agak sukar. Tapi kalau satu sekolah susah. Kalau 100 atau 1000 sekolah, saya dipahamkan di Malaysia ada 10,000 sekolah. Pada satu ketika dulu Kementerian Keuangan, Kementerian Pelajaran pernah cuba explore possibility untuk bawa FM ke sekolah-sekolah. Boleh dilaksanakan, tetapi dari segi peruntukan keuangan pula kita tak cukup. Jadi kita kena faham faktor-faktor tu dulu. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kita boleh apply integrated FM ataupun kita buat operation maintenance biasa saja. Jadi application itu bergantung kepada banyak faktor. Kita kena bincang dalam tajuk yang lain, tapi cukup sekadar apa yang saya bagi tahu tadi, dia kena ada dia punya, dipanggil apa, soil test lah. Dia kena test dulu whether boleh buat FM ke tak boleh buat FM. Boleh bawa tak FM tu dalam environment tu. Okey, bidang degree apa yang sesuai untuk melibatkan diri dalam FM? Okey, dia begini, pengurusan fasiliti ni dia sebenarnya walaupun siapa yang ada background technical, first degree, atau even financial pun sekalipun boleh mencebur diri dalam pengurusan fasiliti. Sebab kalau di luar sebagai operasi, sebagai operator macam syarikat kami GFM, kita juga ada accountant, kita pun juga ada financial experts, kita pun juga ada pelbagai bidang, human resource dan sebagainya. Cumanya bidang-bidang ini mereka tidak, dia ada dua. Satu ialah support service kepada business tu. Satu lagi is the frontliners, orang yang duduk dalam environment untuk deliver service tu. Jadi yang deliver service tu must be mostly in Malaysian case ni kita technical people lah. Kan? Tak kira lah you civil ke mechanical ke electrical, tapi you perlu ada that basic understanding of technical di frontliners. Technical tu tak semestinya engineering saja. Landscape expert pun kita perlukan, pest control expert pun kita perlukan. Jadi dia banyak expertise. Nak tengok expertise yang diperlukan tu, you tengok apa aset yang you scope kerja dalam bangunan, aset facility yang kita nak manage tu. Kalau ada aset tu maka kena ada lah expertnya. Dan itu dia secara umum. Tetapi walau bagaimanapun sekiranya you all pergi ke peringkat masters. Kalau peringkat masters tak kira lah background banking. Saya pernah ada kawan dalam kelas saya masa buat master dulu, polis pencen. Dia dah pencen daripada polis tapi dia buat master sebab dia minat. Sebab masa dia kerja polis, kerja dia memang menjaga aset. Tapi dia, he's a policeman, he's a trained policeman dan pencen. Dan dia nak lanjutkan dia punya, mungkin saya kira dia mungkin nak buat bisnes ni, jadi dia pergi buat masters sama-sama dengan saya. Jadi background itu dia bergantung pada keperluan di mana you nak berkhidmat. Tetapi sekiranya background you tak ada sekalipun, di peringkat masters you boleh ambil, tapi di peringkat masters hasil daripada masters tu nanti, ilmu yang didapati itu bukanlah
you tahu macam mana nak buat aktiviti tu, tapi bukan you will not be the doers. The doers tu you kena employ lah, kena employ engineer, technician dan sebagainya. Itu dia punya bidang lah ya. Okey, apa pendapat tuan mengenai peluang perkembangan? Saya dah jawab. Perkembangan di Malaysia FM. Okey, apa pendapat tuan? Apakah graduate FM akan menjadi seperti graduate engineering pada hari ini di mana sudah melebihi kehendak pasaran? Okey. Dia sebenarnya dalam konteks kita secara ekonomi kita Malaysia ataupun global sekalipun, impact apa yang kita rasai hari ini, terlalu banyak layoff lah, orang yang diberhentikan kerja. Okey. Kenapa? Sebab aktiviti kerja itu tidak dapat dilaksanakan. Sebab kita dilanda pandemik COVID ni. Jadi tak payahlah jauh sebab lagi satu ni kan. Takat tu je dulu. Jadi untuk kita memastikan aktiviti ekonomi itu berjalan, apa yang kita perlu buat ialah COVID-19 ni kita kena kawal dulu. Seperti mana yang government buat sekarang ni, kita sedang laksanakan PKP dan sebagainya. Ini adalah langkah awalan untuk kita mengawal. Apabila dia sudah dikawal dan kemudian hari mungkin kita jumpa solution dia, ubat dan sebagainya, vaksin dan sebagainya, makanya aktiviti kita akan pulih. Cumanya World Health Organization nyatakan bahawa COVID ni is here to stay. Dia tidak akan dapat 100% zero, tak dapat. Kita kena ada satu program ataupun proses untuk membentras atau menghalang daripada penyebaran COVID itu sendiri. Sekarang ini kita masih lagi dalam cuba membentuk formula. Apabila tiba satu ketika nanti penyakit COVID ini sama macam demam sesama yang kita hadapi. Dia ada ubatnya dan semua orang boleh kena dan semua orang boleh recover. Dan kita juga akan ada aktiviti sebab penyakit COVID ni juga adalah fatal lah kepada certain people, orang yang ada penyakit kronik dan sebagainya. Jadi kita akan ada satu kawalan, proses kawalan. Jadi apabila semua environment ini kita dapat kawal, dan environment ekonomi juga akan bermula. Dan itulah keperluan kepada tenaga kerja mahir, tenaga kerja para mahir ni penting. Sebab kita kena meneruskan kita punya agenda pembangunan, agenda ekonomi kita. Cuma sekarang ni kita menghadapi masalah tu buat masa ni. Okay. Next question. Apakah keberkesanan suatu sistem pengurusan fasiliti terhadap masyarakat? Okay. Yang ini menarik soalan macam ni. Dia begini. Pengurusan fasiliti, tadi saya dah bagi dari dalam lecture saya kan, dia fokus dia kepada apa? Dia fokus dia kepada customer satisfaction, which is human lah kita. Dan in some cases overseas, facility management juga diguna pakai dalam zoo. Ada saya jumpa di zoo, dia juga satisfaction dia bukan saja human tapi juga binatang tadi tu. Dia punya petunjuk utama kepada binatang itu happy, dia boleh membiak. Contohnya kan. Jadi facility management tu sebenarnya bila itu sebagai objektif, satisfaction of user of the asset tu, maka dia punya program yang dilaksanakan tu, dalam senarai yang saya bagi tadi, boleh saya take control balik screen. Saya nak patah balik screen presentation saya tadi sekejap ya. Soalan ni menarik sebab ramai orang tanya apa dia beza, sebab orang selalu petikaikan kalau tak ada FM pun fasiliti berjalan juga kan. Tapi apa beza dia? Okey, kita tengok yang ini. Kita tengok yang ini ya. Sorry, kita tengok yang ini. Okey, kita tengok ni. Kalau misal kata pengurusan fasiliti, kita ambil contoh sekolah tak boleh, universiti you all semua dalam universiti. Okey, kita ambil contoh universiti. Kalau dalam universiti, facility management scope ini semua diberi kepada satu pihak saja. Satu pihak yang ini sama ada pihak itu pengurusan facility employed, the team tu employed by university itself ataupun dia outsource kepada third party. Dan ada dia punya rangkuman keperluan dari segi kualiti dan KPI yang perlu dipenuhi. Dan skop ini semuanya dibagi kepada satu pihak, makanya effectiveness dari segi delivery dan juga dia punya kesan dari segi pencapaian value for money, duit yang kita bayar RM1 tu kita dapat servis RM1, boleh dihasilkan
dengan lebih tepatlah ataupun lebih mudah. Cuma bayangkan kalau di kampus tuan-tuan, untuk setiap satu line item tu, contoh saya bagi kita ambil maintenance and repair. Katalah engineering system. Okay, engineering system kita ambil satu mechanical system katakan. Mechanical system ni senarai list item yang nak maintain ni banyak. Kita ada satu kontraktor nak buat kerja untuk maintain firefighting. Satu kontraktor untuk maintain lift. Satu kontraktor untuk maintain aircon system. Dan dalam aircon system pun ada pecahan lagi. Kita ada chiller, kita ada cooling tower, kita ada pump and motors. Jadi you just imagine there are too many people doing the work in one environment dan hasil kerja belum tentu kita dapat kawal. Jadi itulah dua fungsi ataupun tugas yang diberikan kepada facility manager. Facility manager sama ada dia laksanakan atau pihak luar yang dalam dia punya boundary untuk laksanakan kerja itu, tanggungjawab untuk memastikan dia memenuhi kualiti dan KPI yang telah dijanjikan kepada pengguna tadi ialah tanggungjawab pengurusan fasiliti tadi. Jadi dengan itu barulah kita dapat memastikan pengurusan fasiliti itu efektif dari segi penyampaian kepada ataupun memenuhi keperluan pengguna tadi. Okey. So saya ambil satu lagi soalan. Mana ni? Bidang FM memerlukan pengetahuan yang banyak dari segi teknikal atau management? Both jawapannya. Saya dah 25 tahun dalam bidang ni. Saya bermula sebagai seorang jurutera lapangan dalam industri oil and gas. Jadi kepakaran saya peringkat awal dulu ialah sebenarnya baiki sistem lah, engineering system. Background saya mechanical. Tapi apabila saya masuk ke dalam pengurusan fasiliti ni, kalau awak tanya saya nama pokok, saya tak tahulah. Tapi apa penyakit pokok, saya boleh bagi tahu. Apa pokok tu kalau saya tengok dia bertumpuk, dahan pokok, kulit pokok, daun pokok, tumpuk, tak cukup air ke, terlebih air ke, terlebih asid ke, terlebih alkali, saya tahu. Sebab apa? Sebab kita kena belajar. Tetapi tidaklah bermakna sampai ke level expert. Kita cuma sekadar tahu sebab bila kita ada indication awal, masalah tu timbul, jadi kita boleh bagi tahu kepada landscape kita punya horticulturist untuk ambil tindakan. Bukan tindakan tu kita tentukan apa dia. Dia akan tentukan. Cuma kita ada ilmu dan pengetahuan memberi kita pemahaman tentang apa masalah yang dihadapi. Sekadar itu saja. Kita tak perlu solve that problem sebab itu bukan bidang kita. Tapi kalau bidang engineering, seperti mana yang saya selalu nyatakan pada staff saya lah. Saya kalau pergi ke plant room tu, saya dengar bunyi tu pun saya dah tahu apa masalah pada mesin tu. Sebab kita dah terlalu lama bermain dengan pump and motors, bila vibration, bunyi, bau, rupa dia, cara mana dia dioperasikan atau disenggarakan, kalau berminyak tak berminyak. Kita dah tahu dah, sebab itu background saya. Kita dah tahu apa tindakan lanjut yang kita perlu buat untuk baik pulih keadaan. Tapi kalau dalam bukan bidang kita, kita sekadar perlu ada ilmu untuk tahu itu ada masalah. Itu je. Nak menyelesaikannya, let the expert yang akan berikan nasihat. Itu saya punya pandangan lah. Tapi mudah aja sebenarnya. Bila you dah reach 25 years in the line, kata-kata dalam bangunan ni tak ada komponen yang saya tak tahu lah. dah terlalu lama dalam manage bangunan. Bukan saja bangunan, nanti saya tunjuk apa antara aset-aset yang saya pernah manage lah. Okey, saya rasa kita berhenti dulu, jam dah pukul 11. Saya serah balik pada Cik Amirul. Baiklah, kita tamatkan sesi soal jawab untuk ceramah sesi pertama. Terima kasih kepada Encik Muhammad Syarizal bin Muhammad Idris dan juga rakan hadirin sekalian. Hadirin yang dihormati, kita akan berhenti berehat seketika selama 5 minit. Para peserta program diingatkan, ceramah sesi kedua akan bermula pada pukul 11.05. Terima kasih. Okey. Terima kasih.
Para hadirin yang dihormati sekalian, bertemu kita sekali lagi untuk meneruskan sesi kedua ceramah kita pada hari ini. Sebarang soalan dan pertanyaan boleh dikemukakan di ruangan komen. Saya serahkan semula majlis kepada Tuan Penceramah kita, Encik Muhammad Shahrizal bin Muhammad Idris. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dan Encik Shahrizal, mic Encik muted. Okay, sorry. Okay. Skrin saya nampak Boleh Cik Amirul? Nampak. Nampak, okay. Encik. Alright. Suara saya ada Nampak Encik. Ada, okey. suara pun ada. Okay, so ya, kita sambung sesi kedua. Okay, yang ini heavy sikit. Di tengah hari dia heavy sikit. Ada. Jangan tertidur sudah. Okay, kita tengok kepada dua aktiviti penting dalam pengurusan fasiliti, iaitu project management dengan financial management. Okay, sebelum kita masuk ke tajuk tu, kita kena faham pengurusan fasiliti ni kita nak apply kat mana. Jadi kita dah bincang
Dia mestilah satu aset yang memenuhi beberapa kriteria dan faktor tertentu yang menyebabkan pengurusan fasiliti itu adalah lebih sesuai untuk kita aplikasikan. Ya. Jadi kalau kita tengok sini, banyak jenis aset, pelbagai bentuk, pelbagai rupa, pelbagai saiz dan banyak jenis kegunaan lah. So kalau kita tengok contohnya special purpose building ni, itu adalah bangunan CIQ atau bangunan Sultan Iskandar. Kalau nak ke Johor tu, ke Singapura tu, kita kena lalu bangunan ni. So kita tengok bangunan ni ada apa dalam dia? Bangunan ni ada manusia, dia ada kenderaan. Kenderaan ada pelbagai jenis. Ada bas, lori, motosikal dan kereta. Ya. Dan bangunan ini dibina bukan sahaja office tetapi juga processing untuk pasport dan juga custom. Jadi dia ada banyak aktiviti yang berlaku dalam bangunan tu. Makanya pengurusan fasiliti yang perlu dilaksanakan dalam bangunan ini memerlukan kefahaman tentang semua aktiviti yang berlaku dalam bangunan tu dan juga semua aktiviti pengurusan fasiliti yang melibatkan operationalizing. Kita nak operasikan aset-aset yang ada dalam itu untuk kegunaan pihak-pihak tertentu dalam bangunan itu. Kita kena faham sistem yang kita ada. Ya, contoh ya, dalam bangunan BSI ni, kalau dalam bangunan lain mungkin tak ada. Di lorong kenderaan, dia ada processing untuk cop pasport dan juga pemeriksaan kenderaan. Dan dia ada, apabila laluan kenderaan itu dipenuhi oleh kenderaan, bas, motosikal ataupun kereta, yang mana manusia adalah sebagai passenger dalam kenderaan-kenderaan ini, maka ruang terbuka di mana berlakunya kereta atau kenderaan itu tadi beratur, akan adanya asap, perlu ada satu sistem untuk sedut keluar asap ni. Jadi sistem penyedutan asap itu adalah tanggungjawab pengurusan fasiliti. Operasi untuk custom dan immigration itu adalah tanggungjawab badan ataupun agensi yang berkenaan. Tapi aset itu untuk membantu dari segi pelaksanaan kerja mereka adalah tanggungjawab pengurusan fasiliti. Jadi dia kena faham dari segi operasi dalam bangunan tu apa yang berlaku dan pihak-pihak yang menggunakan tu apa yang perlu dia bersiap sedia. Jadi dari segi pelaksanaan kerja ataupun apa-apa juga aktiviti dalam itu, ilmu pengurusan projek itu adalah penting. Nanti kita akan revision sikit apa itu pengurusan projek. Government office yang biasa. Tipikal pejabat, ada aircon, ada lampu, ada electricity, ada air, ada pengguna, ada bilik mesyuarat, ada macam-macam. Kita biasa masuk office dan kita tahu macam mana keadaan dalam office. Makanya pengurusan fasiliti di situ ada keperluan-keperluan yang tertentu. Corporate office, university, exhibition convention center, dia khusus. Dia tidak ada penghuni. Tetapi bila dia datang penghuninya datang beribu-ribu. Pada masa-masa tertentu nak manage bangunan macam ni, waktu-waktu event tu macam mana kaedah dia. Telco, infrastructure. Itu berbeza pula. Dia banyak equipment. Dia tidak ada banyak manusia. Jadi ini satu cerita saya nak share kat sini. Menarik cerita ni. Apa yang berlaku di bangunan Telekom masa saya pernah jadi pengurus fasiliti di situ. Satu tingkat di bangunan Telekom waktu itu, tingkat 18 tak saya bangunan lama, dipenuhi dengan switches lah, peralatan telekomunikasi, servernya, switchesnya dan lain-lain. Dan temperature dalam bilik tu mesti dikekalkan pada 16 darjah Celsius. 16 ke 18, tak boleh lebih. Dia 19 saja dia terus trigger alarm. Dan dalam bilik tu malangnya perlu ada manusia. Dan orang yang malang duduk dalam tu tak ramai, 5 orang. 24 jam kena ada 5 orang. Jadi cuba bayangkan pada suhu 16 yang full blast, yang terlalu sejuk, dan dia kena ada pengudaraan yang baik, udara sejuk supaya memastikan sistem equipment tu panas kan, jadi dia boleh keluarkan extract the heat. Makanya pihak-pihak yang orang-orang yang bertugas dalam tu dia kesejukan. Jadi pernah saya masa tu saya baru masuk kerja situ, dia tanya, dia kata, "Cik boleh tak cik tu naikkan sikit temperature?" Saya kata tak boleh, nanti alarm bunyi. Tak apa, esok saya bawa penyelesaian.
Esok saya datang, saya bawa dia winter clothing. So itu penyelesaian dia. Bilik tu keutamaannya adalah kepada mesin, bukan kepada manusia. Jadi infrastruktur tertentu ni dia mempunyai keperluan-keperluan yang spesifik. Jadi kita kena tengok dia punya aktiviti dalam bangunan tu lah. Okey, so kita dah faham dah apa sebenarnya jenis-jenis aset yang kita perlu jaga. Maka mari kita tengok project management. Okay, apa yang dikatakan project management ni? Project management saya nak tanya sikit. You all dah buat subjek ni? Dah belajar ke? Hello? Belum. Oh, belum okey. Akan belajar ke macam mana ni? Ke tak ada dalam silibus? Nanti akan ada tu Cik Syah. Oh, ada okey, kalau belum SEM depan. Okey. Kalau belum saya kena buka lah kod. Okey, tak apa. Kita gunakan slide sajalah. Kita guna ini sebagai rujukan je. Tapi sebenarnya project management ni dia ada 10 dia punya body of knowledge dia. Cuma di sini saya bawa 8 je. 8 saja. Saya bacakan sajalah. Project management skill ni ada 10. Integration management, scope management, schedule management, cost management, quality management, resource, communication, risk, procurement dan stakeholder. So dalam pengurusan facility, dalam aktiviti pengurusan facility, it's the same knowledge yang diperlukan, yang ke-10 tadi tu, tetapi dirangkumkan dalam 8 yang saya tunjuk di sini. Dia bermula dengan planning of resource tu dia boleh jadi manpower, kewangan, peralatan, mesin dan sebagainya. Then the team, assemble and lead project team. Kita punya pasukan kaki tangan kita dan sebagainya. And then kena ada pengetahuan tentang time management. Bajet ni kita akan tengok nanti, saya akan tunjuk dalam bahagian yang kedua selepas ni. And then quality and satisfaction is all about the KPI, key performance indicators, dia punya definition of service level agreement, dan lain-lain keperluan untuk memastikan kita memenuhi kehendak dan keperluan pengguna lah. Jadi aset-aset yang saya nyatakan tadi tu dia ada keperluan pengguna yang berbeza-beza. Jadi quality definition, quality kerja dan juga KPI untuk berbeza-beza aset tu memerlukan kefahaman terhadap aktiviti yang akan berlaku dalam aset tu. Jadi dia punya bentuk dia, satisfaction dia tu adalah bergantung kepada penggunaan aset ataupun ruang yang digunakan. Managing issues and risk ni is more of communication lah. Dalam pengurusan facility ni sebenarnya apa pun yang paling penting sekali, nombor satu dalam senarai, kalau you all ada belajar nanti kemahiran pengurusan projek dalam bidang komunikasi ni, itu sebenarnya nombor satu. Masalah memang akan timbul. Saya selalu begini, kalau dekat dalam mana-mana bangunan aset yang kita manage pun, pejabat pengurus fasiliti ni adalah pejabat yang kena marah. Dia tak pernah ada surat terima kasih. Dia selalunya kena tomahan saja. Jadi bila kita dalam environment begitu, mereka pengguna datang atau melaporkan kepada kita itu adalah dalam masalah yang dihadapi. Jadi cara mana kita nak manage keadaan mereka dalam situasi itu adalah lebih penting daripada you selesaikan masalah dia. Kadang-kadang isu-isu tu fundamental yang terlalu simple, fundamental dan terlalu simple untuk kita selesaikan. Saya ambil contoh, saya tak pasti kampus Paguh ni buat convocation di sini ke? Tak Tak, buat dekat Indo. Tak. Kat Indo kan Okey, dulu masa saya jadi pengarah fasiliti UAE, kita ada masalah ni, UAE digombak.
Waktu tu tahun 2002 baru pindah setahun. First convocation tu kita ada masalah jam. Sebab student nak graduate 3,000 orang. Mak ayah datang dengan family dan sebagainya, kurang-kurang 1 atau 2 kereta. Jadi pada masa bila dibuatnya convocation pada 2 hari, pada 1 hari 2 sesi, 1 pagi 1 petang untuk selesaikan 3,000 graduan, makanya kita ada satu masalah jam dalam kampus. Kereta mak ayah datang, park semua tempat, berata tempat letak. Lalas bila semua dah selesai balik, yang tinggal dekat saya ialah kerosakan padang, kerosakan kaki lima, kerosakan macam-macam jenis kerosakan yang kita perlu baiki. Jadi sebenarnya masalah itu ialah masalah yang kita boleh atasi sebelum dia menjadi masalah. Itu dipanggil manage issues and risk tadi tu. Jadi you kena ada as a project manager, nanti you akan dilatih dalam subjek tu, you akan belajar macam mana nak manage isu-isu yang sebegini. Jadi apa yang saya buat ialah di kampus tu pada tahun yang berikutnya, saya mohon kepada pihak universiti untuk adakan sesi convocation 3 hari. Jadi kita boleh manage kenderaan yang keluar masuk kampus dengan lebih mudah dan teratur, dan selain daripada jalan itu adalah 2 hala, saya jadikan kampus tu 1 hala dan dia mengurangkan kesesakan dan berlaku pelanggaran dan sebagainya. Jadi facility manager dengan ilmu yang dibelajar dalam subjek atau topik project management ni, dia boleh menyelesaikan masalah-masalah yang sebegini rupa. Dia not necessarily be technical, tapi kadang-kadang pada saya banyak logik daripada technical. Kalau contoh yang saya bagi tadi lah. Jadi facility manager ni kalau tidak ada project management skill ni, dia bukan facility manager. Dia kena ada that ability to manage issues, ability to communicate dan sebagainya. Nanti di sesi case tadi saya bawa contoh lah planning untuk dalam project management dalam FM. Saya ada spreadsheet, saya tak sertakan dalam slide. Saya akan buka the actual slide lah, actual project management Excel spreadsheet. Macam mana kita nak manage project FM. Yang berikutnya ialah monitor progress. Ini adalah supervision, function of supervision. Untuk dalam pelaksanaan kerja kita perlu ada pemantauan pelaksanaan, dan yang akhir sekali lah reporting and documentation. So dalam FM ni, pengurusan facility ni, ilmu berkenaan dengan ataupun skill, saya panggil skill lah, skill project management ni, yang 8 ni je lah yang saya perhatikan banyak diguna pakai as a dalam aplikasi kita di pengurusan facility ni. Jadi saya tak masuk detail satu-satu ni, secara umum saja kita sentuh, tapi bajet tu saya akan pergi detail sikit. Kita akan tengok financial planning. Okey, yang tadi tu ialah the project management skill, knowledge and skill. Okey, kat mana kita nak apply? Okey, pengurusan facility sebagai dalam satu-satu aset tu, dia ataupun aset itu sendiri akan melalui 10 stage peringkat ni. Kalau bangunan tu belum ada, dia perlu, maknanya kata contoh kampus Pago ni, mungkin 15 tahun atau 20 tahun lalu tak ada kampus tu. Tapi apabila kita nak buat kampus ni dalam konsep PFI yang kita nak cuba buat, dia kena ada planning lah, peringkat awal. Planning ni merangkumi semua aspek lah, keuangan, bentuk bangunan, bentuk operasi, kelasnya berapa banyak, student berapa banyak nak masuk, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi itu adalah planning. Okey, apa beza planning dan design? Planning ialah peringkat awalan, maknanya kita keluarkan need statement. Design ialah kita jawab soalan planning tadi. Okey, dia nak 10 classroom. Okey, dia kena design kan dari segi teknikal dia. Dari segi locationnya, dari segi size-nya, daripada segi rupa bentuk dia, dari segi material yang diguna, peralatan yang masuk dalam tu dan sebagainya, design. Kemudian apabila selesai peringkat itu, dia pergi ke procurement dan pembelian dan seterusnya construction. Dan apabila selesai construction, maka akan berlaku satu proses penyerahan, transition. Okey, sini yang jadi satu masalah besar selalunya. Daripada transition pergi ke operation planning, dalam ni aktiviti ni ada satu aktiviti yang dipanggil facility condition appraisal. Sebelum kita terima, kita kena inspect dulu. Facility manager kena inspect. Memanglah pihak construction team akan serah
Tapi apabila dia serah, dia akan serah bangunan yang siap. Dan dia tidak menyerahkan bangunan yang siap yang telah diuji untuk kegunaan pengguna, untuk mengikut parameter pengguna. Ini selalu masalah kita kat Malaysia ni. Ini kita cuba selesaikan sekarang ni di peringkat polisi. Jadi kita kena ada satu dipanggil Operation Maintenance Planning ni, aktivitinya ialah FCA, Facility Condition Appraisal ataupun Building Condition Appraisal. Jadi kita tengok mana yang sesuai. Proses tu dah ada. JKR dah keluarkan satu dokumen proses. Boleh semak kat website JKR, boleh download pun. Apa itu dipanggil O&M Planning ni. Kemudian dia akan pergi kepada O&M Execution, iaitu pelaksanaan kerja-kerja Operation Maintenance. Ini adalah operasi facility. And then dia akan ada stage yang berikutnya setelah dioperasikan, maka perlu kita monitor dari masa ke semasa the performance of the asset. Dan apabila aset itu digunakan 5, 10, 15 tahun kemudiannya akan berlaku upgrading, keperluan untuk upgrade ataupun refurbish. Upgrade ni ialah menaik taraf. Kita mungkin dulu pakai split aircon 1.5 cukup, tapi bila kita tengok masukkan 20 pelajar panas. Jadi kita kena upgrade kepada 2.0. So the next change sebelum dia pergi ke maintenance, kalau ada peluang untuk replacement ataupun upgrade, kita upgrade sistem tu ataupun ruang tu dan sebagainya. Refurbish ialah kita baik pulih peralatan sedia ada dan kita masukkan elemen-elemen penambahbaikan. Okey. Dan yang terakhir sekali, step yang terakhir ialah apabila dah tak sesuai, kita total replace. Kita scrap semua, kita keluarkan perbelanjaan capital yang baru untuk mengganti secara keseluruhan. So ini adalah dia punya cycle kalau kita manage asset. Asset tengah yang dalam gambar tu kan. Itulah physical asset tu. Asset tu boleh merangkumi semua jenis physical asset lah. Bangunan, infrastruktur. Kalau bangunan tu macam-macam bangunan kita dah tengok tadi. Infrastruktur pun ada, telco, jambatan dan sebagainya. Inilah dia punya proses dia. Jadi project management yang kita bincang tadi, yang tadi, yang atas tadi, ini berlaku di mana? Okay. Dia berlaku di peringkat mana? Dia berlaku di hampir ke semua peringkat. Cuma dia punya depth dia. Kalau plan step 1, 2, 3, 4, 5 tu, project management yang ini berlaku dalam konteks pembangunan atau pembinaan. Dia pembangunan atau pembinaan. Tapi kalau dalam 6, 7, 8, 9 dan 10, ini adalah fasa pengurusan operasi, facility itu beroperasi, maka project management yang tadi tu, yang ini akan berlaku tetapi dalam konteks pengurusan facility. Dia tidak ada elemen, banyak sangat elemen construction. Dan dia punya elemen aktiviti dia, nanti saya akan tunjuk contoh dalam case study nanti. Dia ada spreadsheet dia lah. Dia punya planning dia, elemen planning dia dan juga what are the perbincangan yang perlu berlaku dalam setiap peringkat. Di operational planning ada PM. O&M execution ada PM-nya. Performance monitoring dia ada PM tapi dia tidak menyeluruh lah. Dia tidak cover semua lah. Resource planning mungkin tak ada. Budget, dia cuma ada mungkin budget, time dan reporting saja ke performance kan. Jadi begitu kaedah dia. Bukan semua ada di semua peringkat tetapi kalau 1 sampai 5 semua tu ada. Confirm ada. Okay, so nanti bila you all belajar project management nanti you try to relate dengan apa yang saya inform kat sini lah. Sebab saya ingat you dah belajar. Kalau dah belajar lebih senang untuk faham lah. Setiap satu aktiviti dalam PM ni dia ada dia punya tools kan. Sebenarnya project management ni di 3 je sebenarnya yang dia concern. Dia time, quality, cost kan. Dan setiap satu ni dia ada dia punya tool masing-masing. Jadi tools itu yang you all kena belajar. Contohnya time management. Okey, apa time management tools yang ada? Kan? Macam mana you nak kira slack, macam mana you nak kira ahead of time dan sebagainya. Itu dalam tu lah you akan belajar nanti. Budget tu saya akan tunjuk sebentar lagi. Itu very simple. Alright. So that is the presence of PM dalam facility management. PM punya skill and knowledge tu you kena ada untuk kita applykan di peringkat-peringkat. Very simple, straightforward je. Itu project management.
Okey. Kita masuk ke financial management. Yang ini best. Okey, yang ini kalau nak catat dulu pun boleh sebab yang inilah yang penting yang selalu orang tak tahu. Bila kita ada aset, bangunan, tu bangunan yang cantik tu, kita bangunkan dia, kita nak bangunkan dia, dia ada satu konsep yang dipanggil total cost of ownership of built environment tu. Kita kena tahu apa sebenarnya cost yang akan kita tanggung. Kalau kita pemilik aset ni, kita ada asset manager, kita ada asset owner, asset manager, facility manager dan juga service provider kan. So kalau kita ni asset manager, sebab you all keluar nanti you akan bekerja dengan banyak-banyak organisasi. Ada bekerja dengan kerajaan ke atau swasta, kedua-duanya mungkin bangun organisasi tu ada aset. Jadi dia kena, bila dia nak bangunkan aset baru, dia ada ni These are the total cost yang dia akan kena tanggung. Yang pertama is the development cost. Okay, apa itu development cost? Development cost ialah kos yang dibelanjakan untuk tujuan pembangunan aset tu yang belum lagi sampai ke peringkat pembinaan. Beli tanahnya, nak mendapatkan kelulusan, nak mendapatkan konsep, maknanya bangunan ni kena diadakan konsep dia. Jadi development cost tu, development activity-nya ialah mendapatkan konsep proposal. Konsep proposal ni siapa yang buat? Antara bidang cabang yang akan terlebih baik di situ ialah arkitek lah. Arkitek pun ada dua, arkitek bangunan, ada arkitek landscape. Kemudian mungkin ada, kalau misal kata tempat itu, aset itu adalah, contohnya tadi kita ada event convention center kan. Jadi arkitek yang nak bina tu, dia pun nak kena tahu apa aktiviti yang berlaku dalam bangunan tu. Jadi dia sendiri pun tak tahu. Dia cuma boleh design je, tapi somebody kena bagi tahu dia apa aktiviti akan berlaku dalam tu. Jadi untuk dia tahu, dia kena ada satu event manager consultant pula. Jadi itu semua development cost. Yang belum bina lagi, dia baru nak keluarkan semua on paper lagi. Okey, yang kedua, cost yang terlibat ialah construction. Apabila dah siap semua development plan, kelulusan dah dapat dan sebagainya, duit pun dah ada, nak dapatkan duit pun ada cost juga. You nak dapatkan perbelanjaan untuk finance the development ni, belum pergi dapatkan financing dulu lagi, tapi nak dapatkan financing tu you kena ada buat paperwork. Itu pun dalam development cost. Dan akhirnya dia dah selesai semua tu, dia pergi ke construction. Construction is the activity, physical activity untuk pembinaan. Okay. Kemudian dia ada satu set lagi cost element yang akan berulang kali datang kat dia pada asset owner ni sepanjang hayat asset tu. Apa dia? Operation, maintenance, repair, upgrade, refurbish dan replace. Yang ini, cost yang saya highlight ni, dia akan datang setiap tahun. Tahun depan tahun ni dah belanja, lepas tu hujung tahun bulan 10 dah kena prepare budget, bulan 1 tahun depan sampai bulan 12 tahun depan, dia kena belanja untuk aktiviti-aktiviti ni. Bila dia berhenti? Bila dia dispose aset ni. Bila dia dispose. Jadi kos ini adalah kos yang berterusan. Kos construction untuk kampus, saya bagi contoh pagar tu, dalam 300 juta je. Tapi operation, maintenance, repair, upgrade, refurbish and replacement ni will cost the government about 1.2 billion for the next 30 years. Nampak tak? Jadi pengurusan fasiliti ni sebenarnya dia lebih penting orang yang perlu dilatih dengan lebih cekap lagi untuk mengurus takbir kos-kos yang akan datang ni. Tapi kita jarang beri penekanan kepada subjek ni, subjek managing cost in built environment. Dan yang berikutnya ialah financing cost. Apa itu financing cost? Ialah cost yang terbabit apabila masa kita buat development atau construction tadi tu kita perlu belanjakan dulu sebelum kita boleh dapat pulangan. Kalau mana-mana aset yang dibangunkan oleh kerajaan, kerajaan akan dapat pulangan dalam bentuk apa? Macam you all semua student kan? Lepas tu you akan keluar, you akan graduate, you akan keluar, you akan pergi kerja. Bila you dah kerja, hasil kerja you sebahagian daripadanya akan jadi kepada hasil salary ataupun pendapatan, sama ada you bekerja dengan orang atau you berniaga, kedua-duanya akan ada hasil kepada kerajaan dalam bentuk cukai. Jadi government akan dapat balik duit tu kemudian.
Jadi financing cost untuk mengadakan aset itu adalah tanggungjawab asset owner yang kena bayar. Jadi dia pinjam duit dulu daripada bank, dia kena bina dulu, kemudian baru dia collect. Dan hasil pinjaman itu akan ada cost finance charges lah, kan, interest lah, tahu ya, interest. Kemudian ada satu lagi killer, ini utilities. Apa cost utilities ni? Sepanjang tempoh 30 tahun kampus UTHM Paguh ni, saya tak tahu setahun berapa, tapi pihak universiti kena fikirkan utility ni cost dia ialah electricity, water, gas, apa lagi? Telefon, apa-apa juga utilities lah. Yang ini cost killer ni sebenarnya. Kita pun tak nampak. Sebab apa? Cost ini dia boleh naik, dia boleh turun. Tengok keadaan. Kalau ada pembaziran tinggi, dia naik. Tak pasal-pasal. Kita tak dapat hasil. Kan? Tapi kita ada cost. Ini yang saya cakap tadi dalam saya punya lecture yang awal tadi. Bangunan kosong, utility cost tetap jalan. Contohnya, bangunan kita tak boleh tutup terus. Bangunan tu kita kena ada area-area yang tertentu. Sebelah malam contohnya, kita kena pasangkan lampu untuk tujuan security guard, buat pemantauan dan sebagainya. Jadi ada running cost. Kita tak duduk dalam bangunan tu. Kita semua work from home, work from everywhere. Kan? Attend kelas pun from everywhere. Jadi utility cost tu masih ada cost pada asset owner. Apabila semua aset ini tidak lagi diguna pakai, maka akan tiba satu ketika owner aset tu nak jual. Bila nak jual baru dia less minus disposal. Disposal tu ialah bila dia jual, dia dapat balik duit dia. Jadi total cost of ownership, formula dia, ini semua ni. Saya tak pastilah you belajar ke tak ni dalam project management. Ada ke? Dr. Maria ada tak ni? Ini kena detail sikit kalau nak belajar ni. Ada. Ada Tapi kena bagi contoh-contoh dia lah kan, supaya student faham dan dia bila keluar tu dia lebih dia lebih faham lah dari segi aplikasi tu. Kadang-kadang ini yang saya selalu jadi argument dengan pihak kerajaan. Bila mereka panggil saya untuk bagi pendapat, saya kata sebenarnya kita kena tengok dulu adakah aset yang sedia ada ni sudah melebihi daripada keperluan. Kalau dah lebih, then kita tak perlu adakan lagi total new total cost of ownership of new built environment. Tapi ahli ekonomis tak suka saya. Dia kata kalau you cakap macam tu, negara kita tidak ada aktiviti lah pembangunan. Saya kata kita kena cari aktiviti lain lah. Sebab yang ini, aktiviti ini dia membebankan. Ya, betul. Membebankan. Okey, so kalau dah faham ini, kita dah kenal pasti aktiviti ataupun cost element ni. Yang dikatakan financial management dalam FM, dua-dua FM financial management FM, facility management pun FM. So financial management dalam aplikasi dalam aktiviti FM facility management, dia sebenarnya banyak kepada yang highlighted ni. Operation, maintenance, repair, upgrade, refurbish and replacement. Okay. So kita tengok kat mana dia berlaku. Dekat mana dia berlaku ataupun aktiviti peringkat mana yang berlakunya ke-5 tu tadi. Tapi yang ini saya rasa slide yang ini saya buat sekejap ya. Okay, dia boleh apply dua tempat, sama ada you ambil keseluruhan ataupun ambil yang highlighted saja. Saya untuk tujuan ini saya jelaskan yang highlighted saja. Okay, yang highlighted tadi operation, maintenance, repair, replace dan refurbishment dan sebagainya tu boleh berlaku, akan berlaku dalam inilah step yang ini. So step dia yang pertama ialah apabila kita diberi tugas tanggungjawab untuk manage asset, kita kena buat estimation dulu. Kita kena buat budget, kita kena buat estimation, kita kena tengok apa yang ada sistem dalam bangunan berkenaan dan kita come up with berapa sebenarnya keperluan. Dia tak nak keperluan detail, dia nak keperluan besar. Ataupun dalam konteks PFI, biasanya dia panggil unit rate. 25 sen sekaki persegi, RM1.20 sen sekaki persegi kan. Tapi dia kena total dulu. Ini dia ada dia punya kelas dia lah. Kena ni belajar activity based costing lah nak buat. Nanti saya akan tunjuk contoh nanti lepas ni. Okay, dia kena buat estimation dulu. Kemudian seperti yang saya nyatakan tadi, in order to run the asset, kalau misal kata asset owner tu dia baru bangunkan kampus tu, maka dia kena ada cara mana dia nak fund
operasi itu dulu sebelum dia dapat pulangan. Jadi dia kena ada beberapa method lah untuk funding. Dalam konteks PFI, funding tu datang daripada private sector. Government tak keluar duit dulu. Kan? Jadi government keluar duit kemudian lah, maknanya government bayar bulan-bulan. Mungkin government bayar, mungkin saya bagi contoh lah, 1 juta sebulan. Tapi nak bina kampus tu 300 juta. Jadi private sector bagi option dia keluarkan duit dulu. Okey. Kemudian bila dah ada option, dia kena pilih lah. Asset owner tadi kena pilih. Okey, ini kaedah dia untuk source untuk fund the activity. Kemudian dia kena allocate dan belanja perbelanjaan duit tu. Jadi bila dia belanja duit tu, dia ada 3 komponen untuk, kalau dalam konteks PFI, saya contoh yang saya bawa ni pun selepas ni pun contoh PFI. Dia ada dalam 3 bentuk charges lah. Dia ada maintenance charges, dia ada maintenance reserve fund dan juga dia ada charges untuk bayar leasing asset. Kan? So ada 3 komponen. Saya tak pasti slide ada ke tidak, tapi allocate and control fund tu aktiviti dia antaranya ialah kalau di dalam konteks PFI ni ada 3. Pembayarannya dibuat dalam 3 bentuk. Untuk tiga perkara. Tapi dia bayar satu amount lah. Dia bayar satu amount tapi dipecahkan pada 3 perkara. Dan akhir sekali dia kena dalam managing operating expenses ni dia kena ada report lah. So financial activity dalam FM dia akan berlaku mengikut proses ni. Tak kira lah sama ada aset baru ke, aset yang refurbish ke, aset yang you upgrade ke, dia akan lalu proses ni. Atau cuma aset yang harian tu saja, dia akan lalu juga proses ni, tapi dia berlaku almost every year the same. Kan? Sebab kalau macam refurbish, dia berlaku apabila perlu. Replace pun apabila perlu. Yang operation maintenance dia akan lalu proses ni setiap hari, setiap tahun. Okay, next. Okay, dalam kita memahami operating expenses yang di tengah ni, okay, bila kita ada facility, kita nak operate dia, nak jalan laksanakan aktiviti operasi facility atau aset tu, dia ada dia punya elemen dia, cost element dia. Cost element dia yang biasa kita jumpa 8. Ini penting. Ini ni sebenarnya kursus, saya rasa kena ada satu kursus khas ni. Dia kurang-kurangnya 3 credit hour nak belajar benda ni je. Sebab managing cost ni ataupun you buat financial management in FM ni, managing cost and budget ni, dia perlu ada kefahaman yang fasih terhadap the cost element. So cost element yang pertama ialah prelim. Prelim ni adalah kerja-kerja awalan. Sama macam yang saya bincangkan tadi, sebelum berlakunya apa-apa aktiviti tu, dia mesti ada preparation cost. Preparation cost tu description dia sebelah kanan ni. Dekat detail description ni ada detail dia. Jadi cost ini perlu dikenal pasti apa dia. Operation maintenance personnel, manpower. Ini orang tu lah. Cost nak mengadakan manpower dekat site tu. Itu dia punya detail dia. Apa cost yang terbabit ialah gaji, bukan saja gaji. Allowance dia, contribution dia, EPF, SOCSO, dan juga staff benefit dan sebagainya. Itu dia punya detail dia. Outsource services adalah untuk cost kepada third party yang tadi macam contoh saya bagi OT dan sebagainya. Dia tu very specialized. Kita kena bayar servis pada dia, fee pada dia. Consumable 4 ialah peralatan alat-alat ganti. Kalau kita laksanakan preventive maintenance, corrective maintenance, kita kena beli alat ganti. So ini ada banyak cost dia. Management quality technical human resource development ni, ini dia punya aktiviti yang melibatkan selain daripada salary gaji, ada lagi kos-kos lain yang melibatkan management, quality, technical dan human resource development. Human resource development termasuk training. Tools, equipment, peralatan yang diperlukan untuk laksanakan kerja. Juga ada kos dia. Okay. And then asset life cycle replacement. Untuk asset owner, dia kena fikir benda ni. Dia kena ada dia punya penjadualan dia. Bila nak tukar apa. Dan berapa kos dia. Dan berapa kuantiti dia, kapasiti dan sebagainya. Dan yang akhir sekali ialah facility operation. Tadi kita dah bincang antaranya ialah utility cost. Ada juga facility operation ni elemen dia melibatkan permit, license, insurance.
Kalau ada refurbish, event, vandalism, insiden, ini semua akan berlaku ni. Macam dekat kampus UIA dulu, saya pernah berlaku satu banjir besar. Ada satu jambatan tu dihanyutkan oleh air kat sungai. Ada 7 anak sungai dalam kampus tu. Sungai yang paling besar tu menghanyutkan satu jambatan. Jambatan tu tak panjang, dalam 30 kaki je. Tapi jambatan tu crucial. Bila tak ada jambatan tu, student tak boleh pergi ke kelas. Jadi ada masalah dari segi tu. Jadi itu adalah di bawah accident dan insiden. So ini pun cost. Macam mana nak tentukan cost tu? Dia punya kaedah dia lah. Kita buat provisional sum. Dan yang akhir sekali ialah demobilization cost lah. Masa kita nak masuk ada cost. Kalau misal kata kontraktor yang provide outsource service ni, dia masuk tu ada cost. Bila dia nak keluar tu pun ada cost. Apa dia cost dia? Antaranya ialah dia kena sediakan satu laporan FCA, Facility Condition Appraisal. Keadaan aset sewaktu dia nak keluar. 6 bulan sebelum dia keluar kena buat aktiviti tu. Dia kena inspect aset ni, keadaan dia, dan keluarkan laporan dan submit kepada pihak klien. Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum last day dia beroperasi di tapak tu. Itu dia punya requirement dia. Okay. So ni semua cost element ni, dan senarai detail ni belah kanan. Banyak lagi dalam senarai detail ni yang lebih detail lagi yang perlu diperhalusi lah. Jadi spreadsheetnya, tajuk spreadsheet tu kita boleh ambil kolom yang belah kiri ni, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ni. Tapi setiap satu tu ada lagi pecahan dia. Nanti saya akan tunjuk contoh. Okay, so ini adalah aktiviti financial management dan juga budgeting atau budget lah. Financial management ini dan juga budget yang hadir dalam urusan facility. Kalau you all boleh kuasai ni dan juga project management ni, actually you are already a good facility manager. Sebab dua benda ni aja sebenarnya yang drive pengurusan facility. You kena ada skill dua-dua ni. Financial ni dan juga project management. Project management tadi dia dah cover macam-macam banyak benda yang di cover. Okay. Okay, so kita masuk ke ini, kita terlebih masa sikit lah Amirul sebab yang case tadi ni panjang sikit. Kita habis pukul 12 Taklah pukul 1. Pukul 1 Boleh lebih masa sikit Okay. Okay, case study. Okay, saya bawa case study hari ni PFI lah. Ini saya rasa you all very familiar dengan apa nama ni, kampus Pagoh ni. Jadi PFI ni secara ringkas dia ialah private finance initiative lah. Pembangunan kampus dilaksanakan dengan menggunakan bantuan keuangan daripada pihak ketiga lah. Yang bukan duit kerajaan lah secara immediate. Tapi akhirnya kerajaan akan bayar dalam tempoh 20 tahun, tengoklah tempoh yang dipersetujui. So ini kaedah dia. It's a public investment, public return, private investment, private return. Ini saya dah explain tadi, dia punya konsep dia. Okay, saya ambil contoh UiTM campus, UiTM ada 10 tak silap saya, tapi akhirnya saya rasa dah ada 12, ada tambah 2. Ini slide lama, 10. Jadi apa yang berlaku dalam PFI ni? Dia ada dua bahagian. Satu ialah pembangunan aset itu sendiri, constructionnya sehinggalah penyerahan. Dan yang keduanya ialah operasi aset lah. Dan di peringkat awal tu ada activity advisory and consultancy yang melibatkan input daripada user, pengguna aset tu, yang perlu diterjemahkan oleh pengurus facility untuk disampaikan kepada the designer, the design team. Supaya apa yang kita design nanti hasilnya adalah fit for purpose. Kalau tidak nanti kita cuba bina sesuatu yang tidak mengikut keperluan pengguna, makanya akan ada menghadapi masalah. Saya bagi contoh, ada satu kampus ni, saya tak nak nyatakan kampus mana, dia ada kursus asalnya ialah kursus pertanian dan dia adalah lab pertanian. Tetapi apabila siap bina, bila dia nak laksanakan operasi, fakulti bertukar
tukar fakulti yang masuk ke kampus tu dia bawa kursus sains. Jadi lab yang dibina khusus untuk pertanian tak sesuai untuk lab dijadikan lab sains. Apabila diguna pakai, banyak perkara masalah yang timbul. Kulat, pengudaraan tak cukup, pencahayaan tak cukup dan sebagainya. Jadi itu sebabnya translation daripada end user kepada arkitek, designer perlu diterjemahkan oleh pengurus fasiliti sebab pengurus fasiliti yang akan menghadapi masalah ni. Jadi dan pengguna juga pada masa yang sama dia tak bolehlah bertukar-tukar moving the goalpost tengah-tengah jalan. Dah siap, in fact dah siap baru dia bagi tahu dia nak tukar kursus, dah tak jadi dah. Jadi peringkat awal tu dia kena fix dulu. Kalau pun misal kata dia perlu ubah, dia perlu diberitahu awal supaya facility manager boleh advise designer ada kemungkinan besar akan berlaku perubahan guna ruang. Dan apabila berlaku perubahan guna ruang, maka ada beberapa perkara additional yang perlu kita masukkan to cater the requirement. Dia akan melibatkan, ini project management skill lah. Bila you all as a practitioner nanti on site, you kena ada ini dia tak ajar dalam buku. It's a process thinking, berfikir secara proses. Kalau you nak bina sesuatu ni, ada kemungkinan akan berlaku di 5-10 tahun akan datang pertukaran dari segi guna ruang. Itu kena tanya user lah. User pun kadang-kadang dia tak pasti. Jadi kita kena tanya. Bila kita tanya nanti dia akan cuba fikirkan lah. Okey, dan yang keduanya ialah maintenance lah. Activity maintenance selepas selesai pembangunan tadi. So ada dua komponen lah dalam PFI. Ini adalah dia punya relationship antara pihak-pihak yang terlibat. Sebelah kiri atas tu, biru tu ialah owner, Ministry of Education dan juga ATM. Mereka lah yang mengeluarkan duit. Jadi dia keluarkan kewangan untuk dalam bentuk bayaran bulanan. Concession agreement perlu ditandatangani, dalamnya ada service level agreement dan juga kadar harga yang dipersetujui. So concession company adalah pihak ketiga daripada pihak swasta yang akan mendapatkan kewangan, dan kewangan itu akan kaedahnya ialah melalui pinjaman bank, di mana syarikat konsesi ini perlu ada 10% daripada jumlah keseluruhan. Kalau 300 juta maknanya dia kena ada modal 10 juta dan dia dapat pinjaman 90 juta. Dan hasil daripada bayaran balik daripada industri kepada dia, keuntungan tu akan balik kepada equity investor lah. Dan kontrak ini keseluruhannya, konsesi ini is being facilitated by satu unit lah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Okay, kenapa saya perlu jelaskan slide ni ialah because di setiap peringkat aktiviti ni, the project management skill tu must be applied. Dia punya agreementnya, dia negotiationnya, dia punya ability to compute the numbers. So you kena belajar di peringkat PM. FM facility management punya skill set tu tidak ada spesifik topik yang mengajar awak. You kena apply purely the property management, project management skill tu untuk selesaikan keseluruhan agreement. Okay, so that is it about PFI. Sebab apa saya suka explain PFI ni? Sebab dia adalah the ultimate facility management punya practice. Semua ada dalam projek PFI ni, ada semua yang kita perlu tahu berkenaan dengan facility management, project management, financial management dan sebagainya. So dia ada semua dalam ni, all in one. Okay, concession agreement. Concession agreementnya perlu dibuat dalam bentuk yang lebih teratur dan terurus, dan struktur dia kena ada elemen perjanjian kualiti dan KPI, dan juga ada demerit system. Dan ini adalah yang sebelah kanan ni adalah contoh-contoh concession agreement, dia punya documentation yang perlu ada lah. Dia perlu ada operation, maintenance, delivery, performance, deduction formula dan sebagainya.
Ini kaedah-kaedah kerja pelaksanaan concession agreement. So ini contoh dia. Okay, yang ini important. Okay, dalam kita manage the whole entire project ni, daripada bangunan tu masih lagi dekat on paper, belum lagi dibina, sehinggalah bangunan tu siap dan mula untuk operasi, completion, inilah antara aktiviti-aktiviti project management yang akan berlaku. Ya, bermula dengan planning peringkat asal, business modelling, menyediakan kadar harga, sediakan cash flow. Nanti saya rasa dalam project management you akan belajar cash flow. Ada facility management roadmap. Facility management ialah elemen yang seawal planning tu kita dah masukkan. Strategi, polisi, life cycle costing, kita kena tahu semua. Dalam PFI konsep ni, semua kos yang daripada total cost of ownership tu kita kena tahu keseluruhan. Kita stop sampai kita tak masukkan disposal aja dalam kita punya overall project costing kita. Proposal project costing kita tak masuk disposal. Lain tu semua ada. Utility pun kita buat projection. Negotiation dan sebagainya, sehinggalah inventory coding, itu adalah peringkat planning. Peringkat operational iaitu setelah bangunan siap dan kita nak serah kepada pengguna, dia akan ada all these activity 1, 2 sehinggalah ke 9 ni lah. Handing over plan, tenants guideline, asset management system. Asset management system tadi saya dah tunjuk tadi kan, CMMS dan sebagainya, dan seterusnya. Green sustainability program dan service delivery plan. Dan bila dah complete, dah serah, dah operasi, maka bila dalam tempoh operasi 5-6 perkara yang sebelah kanan tu, completion tu akan berlaku. FCA, compliance management, compliance to all the requirements lah, the regulation requirements, risk dan sebagainya. And then kita performance and KPI tu is actually the delivery of service lah. Facility management, vendor management tu all managing orang yang masuk dalam environment campus kita yang buat kerja ataupun boundary kita. Kita masih the facility manager masih bertanggungjawab sepenuhnya kepada campus tu, tetapi kontraktor yang buat itu perlu mengikut ketetapan yang kita janjikan dengan kita punya asset owner lah, ataupun user. Stakeholder management, warranty management. So ini 6 perkara yang berlaku. Jadi dalam masa yang singkat ni saya nak kupas satu-satu ni banyak sangat, tapi these are all the key activities dalam project implementation PFI. Facility manager kena involved in all of this aspect. Okay, right. Okay, ada slide ni ada. Okay, yang terakhir sekali ialah yang saya cuba jelaskan tadi, iaitu dalam concession agreement ni, selain daripada aktiviti ni, yang penting juga ialah charges lah. Berapa sebenarnya government ataupun pihak UiTM yang perlu bayar. Jadi dia ada 3 komponen, dipanggil availability charges, iaitu pembayaran terhadap penyewaan ataupun penggunaan aset yang telah dibangunkan. Dia bukan bentuk sewa, dia leasing. Sewa belilah, macam kita beli kereta kan. Kita sewa, lepas tu kita own. So PFI ni beginilah. Habis tempoh konsesi, ownership akan bertukar tangan daripada private sector kepada government, pada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga UiTM. Maintenance charges adalah bayaran bulanan yang dibayar terhadap servis yang dalam skop FM yang saya tunjuk awal tadi, yang disampaikan oleh pihak konsesi kepada universiti lah. Dan yang terakhir sekali, maintenance reserve fund ni adalah untuk replacement cost terhadap komponen aset yang dibangunkan yang telah sampai ke tahap maximum lifespan, beyond economic repair. Beyond economic repair ni definition ni pun ada. Dalam kerajaan dia kata kalau cost maintenance tu 70% sehingga mencapai 70% kos pembelian alat baru, maka kita beli baru. Kita tak maintain lagi lah sebab kos dia dah terlalu mahal. So these are all the 3 bentuk fee, pecahan fee yang perlu dibayar oleh pihak kerajaan kepada swasta.
tapi dirangkumkan dalam satu dipanggil unitary charges saja. Saya tak pasti kampus Paguh berapa, mungkin RM1 lebih per square feet kot sekarang, RM1.20 ke per square feet. So kalilah berapa square feet yang ada saiz binaan, maka dapatlah total. Daripada total tu dipecahkan pada 3. Ya. Okey. Dah penat dah. Dia memang kalau subjek berat ni dia memang taxing sikit lah. Utamanya kepada pelajar fresh ni, you all tak ada lagi experience. Jadi you mungkin tak dapat tangkap semua. Tapi believe me, knowledge you hari ni akan berguna bila you dah masuk kerja esok lah. Okay, so saya keluar daripada slide saya sekejap. Saya nak tunjukkan macam mana bentuk gancat. You belajar gancat kan? Macam mana nak buat? Sebab benda ni semua kena buat dengan gancat sebenarnya. Okay, saya tunjukkan contoh. Bila you nak manage semua aktiviti-aktiviti yang saya dah cerita tadi, dia kena ada satu master gancat. So ini cara dia. Cara dia lah you kena bina master gancat ni. Macam mana nak buat terpulang lah. Tapi mesti ada elemen ni lah. Dia kena ada dia punya setiap aktiviti dikenal pasti yang besar. Benar apa yang perlu disampaikan, apa task dia, dan ini note lah, ini nota lah, nota kepada task tu, dah siap ke apa status dia dan sebagainya, person in charge, dan kita ada kolom remark, dan akhirnya ialah yang ini lebih penting, ini ialah timing dia. Bila dilaksanakan. Ini saya bagi contoh je, saya dah keluarkan yang betul. Saya masukkan ni, paper content dia dah tak betul lah ni, saya just bagi colour je. Biasa kalau hijau ni kita kata dah selesai. Merah ni patutnya pada 22 bulan April tu dilakukan, dia tak siap lagi. Kalau kuning tu in progress. Jadi terpulang macam mana you nak buat, tapi this is the gancatnya bentuk lah. Banyak software yang boleh kita guna. Yang paling simple sekali lah Excel. Kalau kita guna software-software lain, antara yang saya pernah pakai ialah Primavera lah. Primavera tu is a total solution of project management lah. Kalau you handle project yang besar-besar, you kena ada satu sistem yang complicated macam tu lah, so that you boleh linkkan setiap satu line item ni, you boleh linkkan dengan dokumen, boleh save dokumen kepada dia dan sebagainya. Jadi this is a very huge gancat. Nampak ni? Nampak. Okay. Okay, so this is a very huge gancat untuk prepare pengambil alihan kampus UiTM yang tadi saya bincang tadi lah. Ini contoh dia lah. So gancat ni akan ada satu controller lah. Satu orang saja yang akan update dan sebagainya. Actually kami guna software, tapi saya export ke Excel untuk tujuan nak tunjuk lah, sebab kalau pakai software dia kena pakai online, nanti slow pula. So beginilah lebih kurang gancat dia. Okey, dan yang kedua ialah costing. Buat bajet tadi kan. So buat bajet tadi, kita ada bincang tentang elemen dia kan. Okay, elemen kan. Okay, so kita ada 8 elemen. 8 elemen ni adalah aktiviti yang melibatkan operasi di tapak. Aset yang kita bangunkan, apakah cost elemen yang akan terbabit dengan aset berkenaan. Tetapi kalau you are an operating unit, macam saya, masyarakat saya GFM, kami ada lagi 8 lagi. Ada lagi 8 lagi item yang dalam cost kita, tapi bukan yang directly kepada aset tu, tetapi to support the running of the operating unit di dalam aset yang berkenaan. Jadi bangunan-bangunan yang kita ada 15 bangunan yang kita 15 klien yang kita ada, jumlah bangunan banyak. 15 klien lokasi yang kita ada tu, setiap satu lokasi tu ada dia punya setup dia sendiri, dan setup itu akan menggunakan spreadsheet yang ini. Tapi di HQ kita ada lagi 8 cost elemen lain yang kita kena pantau. Okay, so mari kita tengok macam mana rupa spreadsheet dia. Very big, huge. Okay, ini contoh dia. So yang pertama ialah untuk bangunkan costing ni kita kena ada assumption lah. Kita kena buat assumption dulu. Kemudian kita mula daripada summary. Saya mula daripada summary dulu. So this is the actual costing.
berjuta-juta ni, saya tunjuk aja contoh. Okey. Spreadsheet dia besar macam ni. Dia kena, tadi saya bagi contoh tadi kan, ada manpower, maintenance, specialized services, OPEX, life cycle. Ni saya just potong aja. Dia ada banyak lagi. Saya potong je, ringkas. So this column ini, scope of work ni adalah bersamaan dengan senarai yang ini tadi. Column ni. It's the same. Dia panjang lagi. Tapi ni saya ringkas, saya ambil 4 je. Dan you run the slide ni, the computation ni untuk tempoh accept tu lah. Ini saya pun potong, saya buat 10 tahun je, patut 20 lah. Dan ini adalah dia punya summary page. Untuk setiap satu numbers yang ada dalam ni, dia ada pecahan slide dia lah. Contohnya macam ni manpower, kita kena tengok manpower detail. Ni manpower, saya besarkan sikit. Ini adalah contoh title kerja. Kita dah tengok tadi title kerja kan, saya dah tunjuk. Okay, this is the title kerja. Ini bilangan dia, ini basic salary dia, faktornya ialah termasuk dalam ni. Ada banyak kan? Ada remuneration, allowance, monetary contribution, staff benefit dan sebagainya. Itu adalah factor. Kita pakai factor method. Lepas tu kita dapat monthly total, factor multiply by basic salary, you get the total cost to hire this person, facility manager setahun. Jangan ingat gaji dia 5,000 je. Dia ada lain-lain lagi cost yang dia kena, pihak yang employer kena tanggung. Jadi ada lagi lebih kurang dalam 2,000 lagi ekstra. Ini setahun. Dan ini adalah jumlah keseluruhan untuk manpower cost sahaja. Untuk elemen sini saja. Manpower. Okay. Samalah untuk yang lain-lain. Katalah kita ambil mechanical system. Contohnya 350,000, dia kena ada detail dia. Dan setiap satu ni, line item ni ada lagi pecahan dia. Kalau misal kata ini yang disenaraikan untuk buat kerja sendiri. Kalau misal kata dia outsource untuk mechanical system, saya besarkan. Besar sangat. Okay. Dan ada dia punya cost, setiap item, setiap equipment dan sub equipment kita kena senaraikan. Dan kita akan dapat dia punya monthly rate untuk buat maintenance. Jadi isu dia bukan nak buat spreadsheet ni. Isu dia lah berapa rate nak masuk. Yang itu kita kena pergi kelas lain lah. Yang ini saya tunjuk macam mana nak apply financial control, nak buat budgeting saja. Ini untuk OPEX dan sebagainya lah. Jadi semua cost elemen ni yang ada ni kita kena bangunkan dalam bentuk spreadsheet tadi tu. Okey. So saya rasa itu saja yang saya nak sentuh untuk